Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada pengulas politik dan netizen mengatakan kerana mulut badan binasa, kerana mulut santan binasa, kerana mulut santan pun habis. Nah, bukan itulah, itu gurauan je. Tapi yang betul ialah kerana mulut badan binasa, kerana kebiadapan, kenyataan biadab dan dianggap tidak hormat daripada Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh, kini kenyataan beliau telah pun memakan diri. Ada juga netizen yang menyatakan ini adalah yang dinanti-nantikan supaya dapat mendidik, mengajar kepimpinan baharu supaya lebih menghormati orang tua dan cara bercakapnya pula dapat dikawal menjadi teladan, menjadi ikutan dan juga menjadi pengajaran kepada ramai orang. Kata netizen, kalaupun anda tak suka dengan pemimpin itu, ada banyak cara lain lagi yang boleh digunakan, bahasa yang sopan santun yang boleh digunakan. Teladan yang paling senang kita ikuti ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang terkini. Meskipun beliau telah dianiaya berulang-ulang kali, dikejami dengan ulang-ulang kali, tapi lihat saja cara Anwar Ibrahim menjawab, menangani, berbahas dan sebagainya, jauh panggang dari api, lebih baik daripada pembangkang yang ada sekarang ini. Jarang sekali kita mendengar Anwar Ibrahim mencarut, memaki, menghamun dan sebagainya, jauh lagi daripada memfitnah. Tapi pemimpin-pemimpin muda yang ada sekarang ini, khususnya yang dikaitkan yaitu Akmal Saleh, begitu mudah mengatakan sesuatu yang agak biadab dan menyakitkan hati, menyinggung perasaan orang lain. Sehingga kan ada pengulas politik kata Akmal Saleh patut dihukum untuk mendapat pengajaran. Apa yang dimaksudkan hari ini apabila disebut kerana mulut badan binasa, kerana pulut santan binasa? Akhirnya ini yang terjadi. Akmal Saleh akhirnya menjadi kluster mahkamah, bukan kerana jenayah tetapi kesalahan yang lain, iaitu kerana perbuatan memfitnah Teresa Kok. Hari ini Teresa Kok sah menyaman fitnah Akmal Saleh dengan satu jumlah yang sangat banyak, iaitu 25 juta ringgit. Kalau Akmal Saleh kalah, kalau Teresa Kok menang dalam kes saman ini, menjadi tanda tanya dari mana Akmal Saleh nak mendapatkan duit 25 juta ringgit itu. Yang lebih baik lagi, kata pengulas ialah, ini akan mungkin dapat menjadi teladan kepada pemimpin yang lain. Tapi ada juga netizen kata, mau melihatlah sejauh mana isu sijil halal ini akan menjadi pengajaran kepada Akmal Saleh. Jangan-jangan, kata mereka, nanti ada pula permohonan maaf di hujung, di pertengahan perbicaraan. Ada netizen kata, mesti dihabiskan sehingga keputusan. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok memfailkan saman fitnah terhadap Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh di Mahkamah Tinggi Melaka pada 21 Oktober lalu. Naib Presiden DAP berkenan selaku pelanatif mengemukakan saman tersebut menerusi Tetuan SN Nair and Partners. Ia berhubung kenyataan didakwa fitnah oleh Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri itu dalam video di aplikasi TikTok pada 7 September lalu. Pemimpin DAP berkenan menamakan Akmal selaku defendant tunggal dan menuntut pampasan ganti rugi am, teruk dan teladan terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Melaka itu. Selain itu, Teresa turut memohon instruksi untuk menghalang Akmal dari terus menyebut, menulis atau menerbitkan perkataan yang memfitnah serta relief lain yang difikirkan adil serta sesuai oleh mahkamah. Beliau mendakwa Akmal Saleh membuat kenyataan menghina dan merendahkan yang membuang makna. Beliau bersifat perkauman, seseorang yang menyalahi undang-undang serta tidak menghormati agama Islam. Dalam kenyataan Akmal Saleh yang tular dahulu ialah apabila Akmal Saleh menyebut Teresa Kok sebagai seorang
Nyonya tua. Itu betul-betul telah menimbulkan kemarahan dan juga menimbulkan satu aib yang biadab kepada Teresa Koh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini jaminan SPRM yang pastinya akan membuatkan ramai takut, ramai gelisah, dan akan menggemparkan lebih ramai ahli politik. Azam Baki menjamin akan memantau kes Wan Bestarinet. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menyuarakan komitmen untuk memantau secara rapat siasatan ke atas Wan Bestarinet yang sedang berjalan. Bercakap dengan media di Putrajaya hari ini, Azam Baki menggesa semua pihak agar bersabar dan memberi masa kepada pegawai untuk melengkapkan siasatan secara terperinci. Saya tangguhkan dahulu pengumuman apa yang patut. Nanti tunggu sehingga pegawai saya selesai menjalankan siasatannya, kata beliau. Saya juga sentiasa memantau siasatan ini dari masa ke semasa. Jadi buat masa ini tak payah tanya orang lain, tanya saya sahaja tentang perkembangan kes itu, katanya seperti di peti Kosmo. Sementara itu, Azam Baki berkata SPRM memantau secara rapi lapangan terbang di seluruh negara untuk kemungkinan berlakunya kegiatan counter setting melibatkan cubaan membawa masuk warga asing secara salah di Malaysia. Kami sentiasa memantau semua lapangan terbang yang menjadi pintu masuk untuk warga asing ke negara. Bagaimanapun KLIA adalah pintu masuk utama. Jadi kita tumpu usaha di sana, katanya seperti dipetik New Street Times. Saudara-saudara sekalian, dengan pengumuman daripada Azam Baki berkait dengan kes Wan Bestarinet ini, kita semua sebenarnya tertunggu-tunggu siapa yang akan menjadi orang pertama yang akan disiasat di dalam kes Wan Bestarinet ini. Selain daripada itu, kes ini juga adalah kes yang menarik kerana ia melibatkan kerajaan yang terdahulu, termasuklah beberapa menteri pelajaran yang terdahulu. Dalam pendedahan terkini, bekas menteri pelajaran pada era Pakatan Harapan iaitu Mazli Malik, beliau menyatakan bahawa beliau sudah pun memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang penting berkait dengan Wan Bestarinet. Dalam kenyataan Mazli Malik juga, beliau telah menyatakan antara sebab beliau meletakkan jawatan adalah kerana kes Wan Bestari tersebut. Jadi sekarang ini yang menjadi perbualan netizen ialah siapa dalang di sebalik kes Wan Bestarinet ini, kalau benar-benar ianya melibatkan penyelewengan dan juga salah guna kuasa. Kerana kata mereka kes ini memang sangat-sangat menarik. Dan ada beberapa nama menteri pelajaran pada waktu era kerajaan dahulu yang turut mengetahui dan di dalam bidang kuasa mereka. Antaranya timbalan Perdana Menteri, bekas timbalan Perdana Menteri terdahulu dalam kerajaan terdahulu, juga Mazli Malik yang telah pun memberhentikan Wan Bestarinet tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan Najib terkini yang paling mengejutkan kita. Saya tidak sengaja terima wang yang dihantar Wan MDB kepada Petro Saudi, kata kenyataan terbuka Najib. Wah, rupanya ini isi tersirat dan tersurat di dalam kenyataan Najib baru-baru ini. Saya tidak sengaja terima wang yang dihantar Wan MDB kepada Petro Saudi. Datuk Seri Najib Razak hari ini
tampil mengulas rumusan daripada artikel terbitan The Edge bahawa Petro Saudi dan Jolo bersekongkol untuk memperdayakan bekas Perdana Menteri itu. Kata beliau, saya tidak sedar bahawa Petro Saudi telah mengalihkan dana 1MDB dan saya tidak sengaja menerima wang daripada dana yang telah dihantar oleh 1MDB kepada Petro Saudi. Walaupun sukar bagi sesetengah pihak untuk memahami, saya telah dinasihati dan dengan jujur mempercayai pada masa itu bahawa dana yang saya terima adalah merupakan sumbangan politik daripada Kerajaan Arab Saudi, jelasnya. Kenyataan terbuka Najib itu dibacakan oleh anaknya Datuk Muhammad Nizar Najib di lobi Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur petang tadi. Untuk rekod, Najib mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri pertama dipenjarakan selepas 12 tahun mulai 23 Ogos 2022 selepas didapati bersalah atas tuduhan kes menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Dijadualkan pada 30 Oktober ini sebagai tarik untuk keputusan sama ada Najib 71 tahun perlu membela diri atau dibebaskan daripada pertuduhan penyelewengan dana 1MDB. Suami kepada Datin Seri Rosmah Mansor itu berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan RM2.3 bilion dalam dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah wang yang sama. Mengulas lanjut, Najib mengakui memang terdapat 2 sumbangan besar yang disahkan pada tahun 2010 diterima daripada Kerajaan Arab Saudi seperti telah ditetapkan dalam prosiding mahkamah. Walau bagaimanapun, katanya, sumbangan tersebut tidak pernah menjadi subjek dalam mana-mana prosiding jenayah atau sivil. Apabila berlakunya kebimbangan dan pelbagai pihak mula mempersoalkan apa yang berlaku di 1MDB, saya sepatutnya mengambil tindakan berbeza, kata kenyataan Najib. Saya telah mengarahkan pelbagai siasatan dijalankan, namun saya cenderung untuk mempercayai penjelasan oleh lembaga pengarah dan pihak pengurusan 1MDB. Apabila saya mula curiga tentang apa yang sebenarnya berlaku di 1MDB, kebimbangan utama saya adalah kepada kedudukan dan risiko yang ditimbulkannya terhadap hubungan diplomatik dua hala di peringkat tertinggi, kata Najib lagi. Najib yang sudah menjalani hukuman penjara selama 26 bulan itu berkata, dia telah pun dihukum atas tanggungjawab yang telah dipikulnya walaupun dengan jelas beliau bukanlah dalang kepada skandal 1MDB. Turut menegaskan dirinya tidak pernah sekalipun bersekongkol dengan Jolo, Najib berkata dia tidak sepatutnya menjadi mangsa dari segi undang-undang. Saya masih lagi terkejut dengan mendalam apabila mengetahui kini kepincangan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak berperikamanusiaan serta pelanggaran undang-undang yang telah berlaku di 1MDB. Saya amat kesal dengan apa yang berlaku di SRC dan 1MDB, kata Najib. Namun dipertanggungjawabkan secara undang-undang untuk perkara yang saya tidak mulakan atau sengaja benarkan adalah tidak adil kepada saya. Dan saya berharap serta berdoa agar proses keadilan akan memihak pada saya dan membuktikan saya tidak bersalah, katanya menjelang tarik untuk keputusan sama ada beliau perlu membela diri atau dibebaskan daripada pertuduhan penyelewengan dana 1MDB. Saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hutang PT-PTN dari 2011 kami dah cakap, kata PKR kepada Akmal Saleh. Wow, baru-baru ini Akmal Saleh tampil menjadi seperti hero apabila beliau bercakap tentang PT-PTN. Biasalah Akmal Saleh ni dia selalu jadi hero. Tapi ramai juga netizen yang mengatakan bahawa Akmal Saleh
hanyalah terpaling hero. Apa pula pendapat anda semua? Isu sama ada hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN terus berjaya menjadi sebab untuk parti politik, termasuk yang sama-sama dalam kerajaan, meningkatkan perbalahan antara satu sama lain. Kali ini pemuda PKR EMK yang menyanggah sekaligus menyindir pemuda UMNO. Pengarah komunikasi EMK, Haziq Azfar berkata, pada dasarnya kerajaan memang mampu melunaskan hutang tersebut, namun dengan syarat ia tidak dibebani dengan hutang skandal 1MDB. Malah kata Haziq, Pakatan Harapan telah membangkitkan isu skandal tersebut seawal 2011 lagi dan sehingga 2013. Hutang PTPTN masih boleh dilupuskan kerana jumlah keseluruhan bebanannya baru berjumlah 20 bilion ringgit. Namun, ia sudah tidak boleh dilakukan lagi. Kemudian, khususnya selepas 2018 apabila jumlah hutang PTPTN mencecah lebih 40 bilion ringgit dan terkini 66.87 bilion ringgit. Hal ini diterangkan sendiri oleh Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli semasa kempen PRU ke-15 bahawa Kerajaan Persekutuan berupaya menghapuskan hutang PTPTN khususnya sebelum tahun 2013 melalui kaedah refinance tetapi tidak selepas beberapa tahun kemudian, katanya dalam kenyataan media hari ini. Semalam, pemuda UMNO menemplak Pakatan Harapan berhubung janji untuk menghapuskan hutang daripada perbadanan yang ditubuhkan kerajaan bagi membantu membiayai pembelajaran rakyat senegara ini. Kata Akmal, sejak awal lagi Barisan Nasional memang menegaskan bahawa hutang tersebut tidak dapat dilupuskan namun ia gagal meyakinkan sesetengah pihak. Jangan main sebut saja, malah Exco Melaka itu berkata kemarahan orang ramai berhubung isu itu membawa kepada kejian dan makian terhadap Najib Razak yang menjadi Perdana Menteri sebelum PRU 2018. Untuk rekod, PKR bersama Gabungan Rakyat, Pakatan Rakyat pernah menjanjikan dasar menghapuskan hutang PTPTN dalam usaha mereka meraih sokongan pengundi menjelang PRU. Bagaimanapun selepas penubuhan Pakatan Harapan PH, ekoran terbubarnya Pakatan Rakyat, gabungan itu tidak lagi menyatakan ikrar tersebut dalam manifesto menghadapi PRU 14 dan 15. Pada masa sama, bekas Parti Gabungan Pakatan Rakyat PAS mengulangi janji tersebut semasa menyertai PRU 14 pada 2018 melalui manifesto Malaysia Sejahtera mereka. Menurut Haziq, skandal 1MDB yang berlaku pada zaman Najib memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dan kantung negara. Kali ini, katanya, walaupun sesetengah aset yang terkait dengan skandal itu sudah dikembalikan, negara masih terpaksa melangsaikan hutang berkenan sebanyak 39.74 bilion dan alangkah baiknya sekira perbelanjaan puluhan bilion ringgit yang terpaksa digunakan untuk membayar hutang 1MDB itu digunakan untuk meringankan beban pendidikan anak-anak muda dengan memperluas skop pengecualian pembayaran sekalipun kini sudah terlambat untuk menghapuskan PTPTN. Bagaimanapun, apa boleh buat, layan sajalah, katanya. Sementara itu, melalui catatan di media sosialnya hari ini, Akmal Saleh menganggap Haziq tidak memahami apa maksud sebenar yang diperkatakannya semalam. Apabila nak buat kenyataan, kena faham dulu apa yang nak dibicarakan, bukan main sebut sahaja dahulu, tetapi langsung tidak faham apa yang diperkatakan, kata Akmal Saleh. Nanti jadilah macam ni, janji dahulu, lepas tu bila kita boleh buat, mulalah cari salah orang lain untuk dipersalahkan, kesian, katanya. Saudara, dua komen daripada netizen berkait isu ini. Teruskan berkonfrontasi, akhirnya nanti kita akan tahu siapa sebenarnya api dalam sekam, duri dalam daging yang dalam kerajaan sekarang.
Sekarang dah mula nampak sedikit tersingkap topeng yang dipakai oleh satu tubuh, dua wajah. Renperot kata Akmal Walaun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.